Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah surah Al-Baqarah, dan kita habis itu dalam ayat yang ke-241. 42. Laju salah Saya cepat nak betulkan ustaz. Okey. 242 yang berakhir dengan tajuk tentang masalah apa yang terbagi bahagian tentang apa masalah hal ehwal kekeluargaan Islam. Itu berkenaan dengan masalah cerai ataupun saguhati perceraian, saguhati perceraian. Yang mana kita kata dalam ayat berkenaan kita sebut macam dibincangkan oleh para ulama, ia adalah dimansuhkan oleh ayat yang sebelumnya. Itu ayat yang dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-234. Okey, yang menerangkan berkenaan tersebut. Jadi dengan sebab itu kita kata pengertian apa yang dalam Quran ini memang ada dinasahkan ayatnya dari segi hukum, tapi diteruskan bacaannya supaya orang ramai tahu adanya kita panggil rahmat Allah Taala dan perkara tersebut nyata dan terang. Kalau tidak, manusia ni ingat kan, kita kata contoh macam anak kita sekarang ni keluar kan, lahir beranak tengok televisyen dah ada 20 jenis channel. Kalau orang zaman dulu kan 80-an dulu kan, 1, 2, 3 1, 2, 3 kan. Sebelum 86 1, 2 je, 1, 2 kan. Lepas tu mana ada remote control kan, remote kan mana ada. Bukan benda tu bukan benda bukan benda mesti ada. Sekarang ni benda mesti ada kan. Itu makin bulat badan, malam bangun kan, semua mesti ada kan. Macam tak ada delivery ke kan, tak ada ke remote, tak ada ke sekian kan. Zaman dulu kan benda ni kan macam tu, macam kita nak kunci kereta kena pergi kunci kan. Kita bukan main tekan-tekan di atas bangunan. Kalau dia kata duduk apartmen tu boleh buka tingkap gitu je, lupa kunci kereta. Sekarang kalau tidak turun lah, kena tingkat 5 kan, kurus badan. Jadi memang kita kata kerana kita tidak tahu asal dan juga yang baru, atau macam bahasa ini peringkat asal, ini yang baru, the latest. Kadang-kadang tanpa melihat perbandingan kita lupa yang ada nikmat di situ. Macam mata lah, selagi tak hilang, selagi tu kita tak tahu. Kita nak dapat mata ni ada peringkat. Kena senaman luka, kena sekian baru nampak mata, dapat mata. Memang kita akan hargai mata kita. Semua sekali kita akan hargai. Tapi oleh kerana kadang-kadang take for granted, benda ni tak perasan. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan dalam Quran Karim macam tu. Ada ayat tu dikekalkan supaya manusia faham. Gradually benda tu diharamkan, tertukar atau digantikan hukum dia, supaya menjadi penjelasan kepada kita tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada benda contoh macam kita surah Al-Muzammil kan, ayat pertama, ayat awal tu kata bangunlah untuk supaya seluruh malam kalau boleh, kecuali sikit je tidur. Tapi di akhirnya Allah Ta'ala ringankan hukum kepada tak apa, mana janji apa saja yang mudah boleh daripada Quran nak baca. Tak ada lagi 1/3, 1/2, 2/3 malam kan, 2/3 malam 8 jam sanggup ke berdiri kan, atau 4 jam pun bukan 4 jam imam qiyam Ramadan je tak sampai pun 4 jam, baru sejam setengah imam tu baca panjang sikit, alamak kan, dah baca panjang lah pula kan. Padahal nak sembang tarawih balik rumah lah, main kat sendiri kat rumah. Kalau nak cepat kan. Sebenarnya kalau ikutkan, memang kita kata masa malam tadi isi dengan bacaan Quran itu terbaik, the best. Tapi kita fikir ada benda kerja ni lah, ada kerja tu lah, kan ni lah, itulah dan sebagainya. Saya sekali ada telenovela lagi. Ada telenovela tengah malam? Tak ada kan? Tak ada. Okey, tak ada tu. Kot lah ada, kot mana tahu kan, channel banyak sangat televisyen sekarang ni. Kan apa benda, semua benda hiburan bersepah. Setiap hari ada cerita baru. Tak ada benda tak ada cerita baru. Nama dia? Okey. Jadi secara asalnya memang benda tu kerana take for granted benda dah ada, kita tak nampak benda tu nikmat. Tapi Allah Ta'ala tunjuk pada kita dalam Quran ada. Jadi dikekalkan bacaan, tapi hukumnya telah pun dimansuhkan dengan ayat yang lain. Yang contoh macam tajuk tu 236 Al-Baqarah menceritakan berkenaan dengan apa sagawati itu diberikan sebagai hak ke atas orang yang buat ihsan dalam ayat 236.
Kan dia kat sini dia kata haqqan 'alal muttaqin. Dalam ayat 32 yang kita baca tu, 242 tu, dia hak kat atas orang yang bertakwa. Orang bertakwa dia bukan opsional. Kalau muhsin mungkin belas ihsan nak bagi kita bagi boleh. Tapi bila sebut dalam ayat ni dia adalah hak wajib. Asalnya lah. Dan lepas tu dia menjadi apa? Benda tu kalau nak buat tak buat pun tak apa. Maka tak ada timbul tajuk kemestian. Itu yang rajahnya, yang rajah daripada apa yang kita sebut. Baik, hari ni kita masuk pada ayat yang baru. 3 ayat yang baru Allah Ta'ala nyatakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Inna allaha ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna allaha sami'un 'alim. Man dhal ladhi yuqridu allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Ayat ini sebenarnya adalah salah potongan ni apa kita kata secara asas dia kembali kepada matlamat ataupun isi kandungan utama surah Al-Baqarah. Itu antaranya mengingatkan manusia kepada akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ini ada penghidupan semula yang telah mati secara bentuk yang banyak kali. Dia kalau kita lihat dalam ayat ni dalam surah Al-Baqarah, tajuk hidupkan orang telah mati physically ataupun makhluk yang mati physically di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat nanti benda lain. Di dunia ini disebut dalam beberapa tempat. Okey, pertama dalam surah Al-Baqarah ini sendiri disebut dalam ayat yang 55 dan juga 56. Bila mana Bani Israel ni berkata, mungkin orang kata wa idh qultum, dan ingatlah ketika mana kamu berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tak sekali-kali akan beriman dengan kau hatta narallaha jahrah, sehingga kami nampak Allah Ta'ala nyata depan mata kami. Fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzur, lalu telah menghukum kamu, telah menyambar kamu petir dalam keadaan kamu kamu pun tahu, lihat. Kemudian mati. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum, Allah Ta'ala kata kami hidupkan kamu setelah kematian kamu. La'allakum tashkurun, moga-moga akan bersyukur. So, memang kisah berkenaan banyak lebar diceritakan dalam ayat lain, tapi yang dalam surah Al-Baqarah dihin dan tajuk dihidupkan semula orang-orang yang telah mati yang minta nak lihat Allah Ta'ala dari kalangan Bani Israel, dan sebenarnya mereka itu dibawa oleh Musa AS untuk menerima arahan Allah. 70 orang, bukan orang biasa, orang alim di kalangan Bani Israel. One of the best person, kata human among them, ketika itu best person dibawa ke situ 70 orang. Sampai di Bukit Sinai, mereka minta supaya lihat Allah Ta'ala, baru mereka percaya. Sedangkan selama ni macam-macam benda mereka dapat, mereka minta nak lihat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala hukum mereka matikan. Lepas tu Musa AS merayu Allah Ta'ala hidupkan balik. Maka dihidupkan semula mereka, dan 70 orang bukan jumlah mereka. Okay. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga ayat yang ke-67 sampai 74. 67 sampai 74. Kisah lembu tu. Panjang pula. Ayat dia satu je. Ayat dia 73. Tapi kisah dia dalam kisah tersebut, macam mana orang disuruh Musa AS suruh kaum dia sembelih lembu betina. Yang kaum dia kata, kau buat lawak dengan kami ke? Kan? Kau buat gurau ke? Dia kata tak, a'udzubillahi minal jahilin. Kemudian dia terangkan. Diorang minta pada dia terangkan, dia kata lembu. Kan? Tak dia kata sembelih tak tua tak muda. Buat je apa dia suruh. Dia tanya pula color. Bagi color. Dia tanya lagi. Jadi tapi Musa AS tapi berakhir dengan mereka berjaya lah sembelih lembu tersebut. Hampir-hampir mereka tak berjaya pasal sifat yang payah, atau memang sengaja mereka tak nak buat kalau boleh, kan, merumitkan keadaan dengan persoalan. Jadi akhirnya disembelih lembu tersebut. Dan kemudian Allah kata faqul nadribuhu bi ba'dihha, maka kami kata pada mereka, pukullah nadribuhu, pukullah mayat berkenaan orang mati tu, hu bi ba'dihha, dengan sebahagiannya, lembu tu, ha lembu perempuan okey, hit him with part of her. eat kan. Him tu dia lah mayat tu. Dia lembu tu. Ada kata lidah, ada kata ekor, ada kata daging. Wallahu a'lam mana satu. Tapi yang penting je dilempang je
dipukul badan tersebut dengan lembu tadi punya bahagian, lalu hidup balik. Tu depan mata mereka. Okey, so ini dua kisah dah. Kemudian kisah lain adalah yang kita baca sekarang ni, ayat 243. Yang itu berkenaan dengan ribuan orang yang dimatikan, dihidupkan semula. Okey. Ini kita terangkanlah kejap lagi. Okey. Kemudian kisah 259. Berikut kisah 259, itu kisah Uzair. Di mana dimatikan, dia lantas satu kampung. Kemudian dia kata anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Macam mana Allah tak nak hidupkan balik kampung ni, dah roboh dan sebagainya, tak ada penghidupan. Macam mana Allah tak nak hidupkan balik? Allah tak nak matikan dia 100 tahun. Kemudian tak nak hidupkan dia balik. Kemudian tak nak lihat ke depan dia. Bukan dekat dia je, keldai dia pun hidup balik. So keldai dia hidup depan mata dia, keldai dia hidup balik. So dia pun tengok sendiri depan mata dia, keldai tu hidup, dan dia hidup balik kampung. Bahkan orang kampung dia ada yang kenal dia lagi. So dia punya tanda kepada kaum dia berkenaan dengan macam mana dihidupkan yang telah mati. Allah Ta'ala berkuasa, amat berkuasa. Itu ayat 259. Ayat 260, itu kisah berikutnya lah. Itu kisah Ibrahim minta nak dilihatkan macam mana dia dihidupkan mana-mana benda yang telah mati, dilihat pada beliau, pada baginda. Dan dalam kisah tersebut Allah Ta'ala hidupkan untuk dia 4 ekor burung. Kan, 4 jenis burung. Tak tahu burung jenis apa. Ada orang kata jenis sekian-sekian, tak disebut oleh Allah Ta'ala apakah bentuk burung tersebut. Ada kata merak lah, apalah. Tak dikata pun oleh Allah Ta'ala kepada kita apa jenis burung. Tapi Ibrahim AS, dia potong-potong so Allah Ta'ala potong-potong benda tu, letakkan, kemudian panggil burung tu datang. Jadi hidupkan balik depan dia benda tersebut. Ayat 260. Jadi itu kisah-kisah dalam surah Al-Baqarah yang sebenarnya dikata menjadi intipati ataupun konteks utama surah Al-Baqarah itu memperingatkan manusia tentang akhirat. So itu kisah kan, hidupkan telah mati manusia. Lepas tu kemudian ada hidupkan binatang pun ada. Jadi ada binatang yang adalah burung, 4 ekor burung, seekor keldai. Kalau yang dalam manusia tadi, yang ada yang jumlah yang ketika kisah di Bukit Sinai itu 70 orang. Yang kisah lembu tu seorang. Yang kisah yang ni 1000 orang. Kita terang berapa orang. Itu kisah kisah ni 1000 orang. Lepas tu yang kisah Uzair seorang. Jadi maksudnya dia jumlah yang diberi kepada mereka kepada manusia ni, supaya manusia ni faham akhirat itu ada. Akhirat itu benar. Ini konteks utama surah Al-Baqarah sebenarnya. Jadi dekat sini dia balik pada tajuknya. Itu apa? Tajuk tentang akhirat, kebangkitan semula adalah benar. Allah akhiri kan ayat surah Al-Baqarah ayat kelima tu, wabil akhiratihum yuqinun. Ni benda yang kita nak bincangkan. Baik. Telah meriwayatkan Waqi' bin Jarrah. Ini guru Imam Syafi'i rahimahullah. Waqi' bin Jarrah min al-Jarrah, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Allah tak nyatakan alam tar ilal ladina, kau tak lihat ke hai Muhammad, ilal ladina kharaju min diarihim, kepada orang-orang yang keluar daripada rumah mereka, wahum ulufun, atau negeri mereka, wahum ulufun, dan keadaan mereka ni beribu-ribu, hadaral maut, takutkan mati. Faqala lahumullahu mutu, Allah Ta'ala kata kepada mereka, matilah kalian. Thumma ahyahum, akan hidupkan mereka balik. Itu yang ayat dia, ayat yang kita nak bincangkan. Jadi berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mereka dahulu jumlah mereka adalah 4,000 orang. 4,000 people. Manusia 4,000 orang keluar, larikan diri daripada wabak penyakit. Mereka larikan diri daripada wabak penyakit. Lalu mereka berkata, kita akan pergi ke bumi yang tiada padanya kematian. Kita lari daripada bumi yang tak ada mati. Mana ada bumi tak ada mati? Kan? Mana ada bumi tak ada mati? Syurga ialah kalau awak dapat masuk syurga yang tak mati. Tapi kan kata kat dunia ni, mana ada bumi yang kita pergi takkan mati? Kalau macam memang kita kata berbeza, macam ada wabak penyakit, betul, ada pembunuh ada berlaku tidak keamanan sebagainya. Tapi benda tu bukan alasan. Maksudnya kadang dia kata nak mati tu negeri aman pun kita mati, negeri tak aman pun kita mati. Tapi memang negeri tak aman tadi lebih possibility untuk mati lagi besar. Cuma kadang-kadang tak mati-mati pun. Faham tak? Macam kita dekat negara macam negara Malaysia ni kan. Kita punya pembunuh nombor 1 adalah bukan high attack, kemalangan jalan raya. Tak tahu Di tanah Arab macam tu juga. Dia kan high attack, kemalangan jalan raya.
Jalan raya. Di negara barat dia sungguh. Nombor 1 tu adalah pembunuh jantung. Di negara pembunuh nombor 1. Kalau penyakit ialah. Penyakit. Tu ya ke tidak tahu. Penyakit. Penyakit lah. Tapi kalau dia kata kalau segi konteks mati banyak rakyat jalan raya. Kan jumlah yang eksesif. Tak macam yang lain. Tapi negara-negara lain dia. Sebab kenapa di sana pasal diorang konsum alkohol dan sebagainya kan, makan benda haram, benda-benda kotor yang tak bersih, itu yang jadi sebab mereka kena sakit jantung dengan cepat dan sebagainya. Yalah, bayangkan lemak babi itu dimakan dengan eksesif kan, lat kan, goreng telur pun lat kan, tahu kan. Tu dia jaga bab ni, dia campur, dia seronok, berlemak sangat dia kata, best gila makan, kata diorang, kata saya. Jadi maksud dia benda tadi memang di sana. Tapi kalau di negara-negara macam ni lebih kepada kita panggil kemalangan jalan raya. Itu di antara benda paling besar, membunuh rakyat Malaysia. Tahu tak? Tak tahu semua duk kata apa benda tu. Tadi saya tanya tak jawab. Tahu kan. Okey, baik. Jadi maksud di sini, kalau tak mati kerana sekian, mati kerana sekian. Maksud mati itu bukan boleh kita lari. Bukan boleh kita kejar. Bukan boleh kita lari. Kalau kita kejar nak mati awal pun kita tak mati. Kan? Kalau anda kata kita lari dan mati, pun kadang mati juga. Kan ada orang kan sihat kan, naik basikal puncak bukit dan sebagainya kan. Satu hari mati macam tu je. Heart attack, mati terus. Yang bulat makan lantak-lantak berjalan perut buncit tak mati-mati. Masalah juga. Jadi dia bukan alasan sebenarnya. Pasal mati ni kan macam mana hadis kan, kita ada hadis kan. Hadis tu nak fail bukan kerja kita. Kadang-kadang elok tak ada benda pun tiba mati. Habis data dan tu. Ada kadang tu yang sibuk pakai berat tak mati-mati pun. Hadis tu padam menyala panas gila tapi tak benda. So macam itulah keadaan kita ni. Mana mati itu bukan benda kita lari. Tapi yalah bila ya logik akal kita terlupa. Pasal Allah Taala dah tetapkan benda berkenaan. Kita lupa sebab kita sibuk dengan effort kita. Effort kita kalau lari daripada mati. Takkan boleh. Takkanlah royal jelly segantang pun takkan ni mati-mati. Tak serius. Pasal orang kata macam dia ingatkan makan royal jelly panjang umur. Tak. Memang makan benda-benda berkenaan. Pasal sebenarnya sebab apa tahu? Bila orang tu kata makan berkhasiat, sebenarnya badan manusia ni consume ataupun dia absorb makanan berkhasiat tadi ikut kadar masing-masing. Ada orang mungkin minum air biasa pun dapat semua garam kalian yang ada dalam tu. Ada orang mungkin badan dia buang macam tu je. Kan air kencing ni mahal. Dia makan vitamin kan, air kencing ni mahal. Pasal badan dia tak kenal. Ada badan tak ditrain. Sebab kenapa bila anda nak makan vitamin ke, makan buah ke dan sebagainya kan, jangan makan dalam perut penuh. Jadi orang kita melantak, makan perut penuh. Jadi benda tu, buah tu ada khasiat, dia buang macam tu je. Kalau nak betul, jangan bagi makan lain. So badan kita akan terpaksa sedut benda tu. Sebab kenapa macam makan madu kan, cara makan madu, jangan makan madu dengan makanan benda lain serentak. At least 1 hour before, sebelum makan, 1 jam sebelum makan. Bukannya datang-datang gogok kan, makan nasi, makan madu. Bukan nasi. Tengah root dia gila tu tak? Tak boleh. Bukan macam tu cara dia. Pasal badan kita ikutkan ada kadar yang berbeza daripada konteks cara dia sedut makanan. Jadi dengan sebab itu kita tak ada kata makan sekian anda akan sihat. Tak ada jaminan. There's no assurance sebenarnya. Kalau orang makan-makan tak ada benda. Ada orang makan sekian. Tapi dia punya kadar, kita boleh cuba. Tapi kena faham juga badan kita dengan badan orang lain tak sama. So dia makan badan ni kurus. Awak makan-makan tak kurus-kurus juga. So jangan pelik. Pasal manusia punya badan lain. Okay, jadi dengan sebab itu zat-zat tadi diserap bukan ikut kadar yang sama. Faham tak? Mungkin badan kita jenis macam span. Masuk vitamin C semua sedut. Tapi vitamin C eksesif tak boleh. Kalau orang tu makan vitamin C dengan banyaknya, buah pinggang dia boleh fail. Kidney failure boleh berlaku. Jangan salah faham Jangan rasakan makin banyak nutrien makin sihat, makin sekian. Tak boleh. Cahaya matahari terlampau lebih sangat pun tak boleh. Kan jemur sonok kan. Tahu kena kanser. Masalah juga. So konsep dia tidak ada assurance. Tapi kita kena faham benda ni kita letak pada Allah Ta'ala. Asbab kita ambil tapi kita serah Allah Ta'ala. Kita makanlah benda sihat dan kita tahu Allah Ta'ala nak cabut nyawa aku, Allah Ta'ala akan cabut. Makan vitamin, kalau tak nak cabut, Allah Ta'ala cabut. Makan ubat, kalau tak nak cabut, Allah Ta'ala cabut. Pasal benda tu bukan ikut kadar kita punya kehendak. Allah Ta'ala aturkan. Sebab itu kita macam yang berlaku ni, diorang ni, golongan kumpulan ni memang logik. Bila berlaku penyakit, kita lari, logik. Tapi masalahnya ada masalah itu. Lari kerana takut mati ke? Itu masalah timbul. Pasal kalau nak mati bukan sebab itu. Dan memang kita pertahankan diri kita daripada miskin. Nampak rimau masuk tak kandang, belum tentu mati kalau rimau tak tersekam. Itu bukan cara dia.
Tapi masalah penyakit ini tidak berlaku dengan kita kata contoh macam bila orang ni sakit, orang kedua tak boleh sakit dengan automatik. Dia bukan macam hantu tiup, lepas tu hantu datang. Bukan. Macam apa? Angin ahmar Duk angin ahmar. Punyalah lawak. Kan? Ini tapi yang masalah yang mengajar ni ustaz. Masa problem dia bukan ajaran Nabi. Dia reka pula kisah nama Nabi Sulaiman, dia jin tu keluar, Sulaiman kata sekian pada zaman Rasulullah SAW. Apa hal? Kan amal, saya tengok bersepah orang yang amal kena juga. Benda bukan benda tu pun, bukan cara dia. Pasal benda stroke ini bukannya sebab ada jin gigit, kata tak? Pasal dia sebab kerana memang kita punya otak kita terlebih tekanan ke, kadang-kadang kita macam kita terantuk-rantuk badan, tangan kita terlanggar ni nampak kesan merah. Tapi masalah benda tadi kalau jadi dekat tangan tak apa, jadi dekat otak tak boleh, dia akan sekat laluan darah. Dan di situ yang bila laluan darah kita kan macam pecah darah tiba-tiba kan, kenapa lebam pecah darah terlanggar, otak kita setiap hari kita ngoyang. Kalau orang kata nak terlanggar, terkena kan, tak macam mana? Terjadi pecah darah sikit je, dia akan sekat, dia blok laluan darah nutrien dan juga oksigen kepada kawasan-kawasan lain, maka di situlah timbulnya lebih 3 minit mati. Ini otak kita punya kadar umur. Lebih 3 minit kita halang dia oksigen, halang dia nutrien, dia akan mati. Oksigen kita halang 3 minit je kita halang, oksigen dia mati. Otak punya. Bila mati sel otak tu yang dilupa, tak ingat, tak tahu, tak kenal dan sebagainya. Yang sebab itu kita kata benda ni bukan berkaitan hantu syaitan. Konon kalau amal tak, bukan macam tu cara dia. So jadi bukan angin ahmar ni bukan hantu gitu kan. Faham? Jadi konsep dia memang kita kata benda tu berlaku kena pada orang ni, tak kena orang ni. Dia boleh berlaku pada siapa saja. So kalau kena tu ujian Allah Taala untuk menghapuskan dosa kita ke. Pasal orang yang kena ketika stroke tu, dia nampak benda lain tapi tak cakap. Dia cakap tak boleh, gerak tak boleh, badan tak cakap. So memang seksa sungguhlah. Berbanding dengan sakit kena cubit, sakit kena stroke tu lagi seksa. Macam tunggu orang tak datang-datang macam mana? Ustaz konten kan, Ustaz datang tidak? Ustaz datang ke tidak? Datang ke tidak? Zul, Ustaz datang ke tidak? Kan? Contohnya tu kan. Contohnya macam tu. Jadi penantian penyiasaan. Tapi ialah daripada penyiasaan tadi kita belajar untuk belajar apa? Ini kafarah. So, mungkin Allah Ta'ala berikan orang tu mungkin 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, tapi hapuskan dosa dia puluhan tahun yang dia buat. So dia mati dalam keadaan kosong, tak ada dosa. Tak nak ke? Memanglah kita tak minta macam tu. Kalau boleh, jangan kita diberikan Allah Ta'ala penghapusan dosa dengan cara macam tu. Minta afiah, minta keselamatan daripada sebarang kemudaratan. Kalau boleh diampunkan dengan tanpa sebab. Tapi dalam masa sama kalau kena juga, dan itu hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala aturkan untuk orang ni macam ni, macam ni, ini cara dia, semua orang cara masing-masing. Sebab itu tak boleh kita kata kalau tak lari tak mati. Pasal penyakit tadi bukan datang macam tu. Sebab penyakit biasanya sama ada dengan air kan, sama dengan udara, air. Lagi apa dia? Kontak kan, sentuhan. Jadi ada udara, ada itu sebab Nabi ajar kita ikat bekas makanan tengah-tengah malam, tutup bekas periuk. Ni nganga kan kalau nak bagi makan siapa? Kan Nabi ajar tutup, sebut bismillah, tutup pintu, tutup tingkap, sebut bismillah. Kan kadang-kadang kita ni waktu petang tu, start dia petang tu lagi. Maksud dia kalau dia kata kalau ada yang datang dengan angin kan, angin, maka dia akan, pasal memang bila malam kan kita ada bayu darat, bayu laut. Itu mungkin belajar benda ni. Jadi memang bila tutup pintu tadi penting. Tutup tingkap tu penting. Nabi kata sebut bismillah. Dan lepas maghrib tu boleh buka balik tak apa. Tapi secara asalnya yang tutup ikat bekas makanan suruh ikat. Yang kalau bekas makan kan, kalau dulu bekas air tu dia pakai kulit, ikat. Au kisiko apa tu tutup bekas makanan, khamir ina aka. Jadi ajaran Nabi ni dalam bentuk prevention. Kan air Nabi larang kita buang air pada kawasan air mengalir, air bertakung ke, Nabi larang. Ataupun laluan air minuman orang minum air kat bawah tu, mata air kita kencing kat atas. Semua sekali benda berkenaan. Ni kadang-kadang orang tak fikir. Tak ada sifat orang kata apa ihsan, tak melihat. Kalau orang tak nampak pun tapi Allah Taala nampak aku. Benda tak senonoh jangan buat. Jadi benda tadi sama ada dengan udara ataupun macam rokok dan sebagainya kan. Ada dia ni ke orang lain. Semua benda tadi ada asbab dia. Tapi asbab tadi bukannya automatik. Dia mesti ada air kita minum, tangan kita salam macam orang kena sakit mata kan. Dia salam kawan dia. Tadi dia pegang mata dia, salam kawan dia. Lepas tu kawan dia pegang mata sendiri. Lepas tu kawan dia kata, jangan tengok aku, tapi dah kena. Padahal faham tak? Dia mesti kontak tau, bukannya tiba-tiba. So asbab untuk penyakit itu nyata. Makan apa, sentuh apa, minum apa, kan itu yang berperanan. Bukannya benda tiba-tiba datang kan, tengah malam tak sakit, tiba sakit. Mana boleh. Yang sebab tu bila Nabi kata la adwa, Nabi kata tidak ada penyakit berjangkit.
Why Nabi say that? Sebab memang benda tu nak bergerak, kena ada action kita. Bukan tiba-tiba duduk diam je, kena penyakit. Siapa datang kena cekik, ngantuk. Tak ada. Faham tak? Dia mesti datang sama ada kita minum something, kita pegang something, kita sentuh something. Mesti ada macam tu. Bukan datang dengan tiba-tiba. Bahkan ada separuh tu datang dengan apa? Dengan hubungan kelamin dan sebagainya. Dia takkan datang dengan udara. Macam bagi pakai tanda awam kan, tak nak duduk. Kenapa? Nanti kau kena penyakit kelamin. La ilaha syarikalah. Kan? Itu masalah juga tu. Ini konteks pemikiran orang yang salah. Ada yang sampai pecah jamban, ada dia cangkung kat atas. Dia bukan bercangkung, dia pijak. Saya tak faham kenapa. Kalau rasa benda tu kotor, ambillah tisu lap. Kalau rasa ada air tu, bukan malas pakai tangan, gosok pakai kaki. Apa masalah dia? Payah sangat, tak faham betul. Jangan pijaklah benda tu, tak kuat. Awak adalah berat 120 kilo. Kan? Jadi jangan buat macam tu, tak senonoh panggil. So jadi konteks dia memang mereka cuba lari. Dan mereka berkata, meh kita keluar, kita pergi ke negeri yang tak ada mati. Tak ada mati. No such thing, tak ada mati. Semua negeri ada kematian. Nak mana ada negeri tak ada mati langsung? Ada. Ada mesti ada mati tadi. Tak ada negeri yang tak ada kematian. Sehinggalah bila mereka berada pada tempat sekian-sekian, Ibn Abbas kata, qala Allahu lahum, Allah Ta'ala berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian. Matilah kalian. Mana Allah Ta'ala, matilah. Mereka pun mati. Mereka pun mati. Lalu melintas pada mereka ni seorang nabi di kalangan para anbiya. Maka dia berdoa pada Tuhannya supaya hidupkan mereka semula. Maka Allah Ta'ala hidupkan mereka semula. 4,000 orang. 4,000 people. Mana mati ke? Kita matilah tadi kan. Sama-sama tahu mati. Mati tadi. Jadi ada orang doakan dia, nabi tu doakan dia, maka mereka pun dihidupkan semula. Okey? Maka itulah firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim. Maka itulah firman Allah Ta'ala, tidak kau lihat. Adakah tidak kau lihat kepada orang-orang yang keluar daripada negeri mereka, daripada rumah mereka, rumah-rumah mereka, negeri mereka, wahum ulufun, dan kadang mereka ni beribu-ribu orang, hadaral maut, takutkan kematian. Okey. Dan pada penghidupan mereka ni adalah pengajaran dan juga dalil pasti ke atas akan berlakunya kepengembalian semula secara jasmani pada hari kiamat nanti, bukan roh. Jasad kita akan bangkit, akan ada semula. Sedia akhirat nanti ada orang kata kita ni akan sekian, akan tak, jasad akan ada. Roh kita dimatikan, dia ditanggat, cabut daripada badan, tapi dia kembalikan semula pada jasad yang baru. Akan ada jasad untuk kita masing-masing, akan ada jasad semula. Bagi siapa yang bukan di kalangan syuhada ke atau para anbiya yang kekal jasad mereka, maka ada orang lain semua akan diganti dengan jasad baru, badan yang baru. Yang badan di sana nanti takkan mati, takkan sekian, takkan dah. Kan kalau kulit tu, bayangkan kulit tu hilang, ganti baru dengan segera. Kita nak kat dunia ni kan baik dengan cepatnya, baik kan. Tidur semalam terus tulang patah elok semula kan, tak ada. Akhirat dia ada badannya tu. Yang pecah kepala pun akan elok balik kepala dia. Potong lidah, akan ada lidah baru. Ini sebut pasal ahli neraka punya je. Ahli syurga tak jahanam badan mereka. Yang akan biasanya akan tapi hidup balik, hancur balik adalah pada ahli neraka. Yang kita kata benda berkenaan bukanlah satu kelebihan, tapi ialah apa? Untuk penyiksaan. Bukan kelebihan tau, penyiksaan. Ke dunia ni kita pandang bagus lah kan. Semua orang nak makan gamat, putus jari, cantum balik. Kan, betul tak? Bagus gamat ni, kau potong dia cantum balik. Gamat punya badan bukan manusia punya badan. Kena faham juga ni kan. Memanglah dia ada khasiat dia, kelebihan, kebaikan, tapi nak kata dia bercantum balik badan orang tu, apa hal? Kan mana boleh? Kan kita nak badan macam tu boleh? Tunggu akhirat. Dan lebih lagi kalau masuk neraka. Dapat di neraka dia dapat badan hancur hidup balik kan. Hancur kepala, elok balik. Macam tu je. Kulit hangus, masak, elok balik. Kadang-kadang pelik manusia ni nakkan benda daripada neraka punya sifat. Tapi itulah kita tak tahu kot, tak belajar. Kalau belajar daripada Al-Quran Karim, kita tahu bahawa jasad yang macam tu adalah jasad dalam neraka. Jasad syurga tak kena macam tu. Dia elok saja. Yang ini hancur, elok balik, tapi untuk penyiksaan, bukan kelebihan. Kalau kat dunia ni ada orang macam tu kan, jatuh luka kemudian elok. Kan, patah gigi tumbuh balik. Wah. Kan, tak payah pakai poliden kan, tak payah. Seriously, kalau orang nak macam tu. Tapi badan ini tak boleh, badan sana lain. Tapi badan tadi jasmani, jasad. Pada hukum kita, bukan setakat dengan khayalan ataupun mimpi. Physically akan dibakar kita. Physically akan disekian kita, semua sekali akan fizikal. Macam juga orang yang mendapat kenikmatan syurga.
Bila sebut, bila Allah Ta'ala sebut dan syurga nanti ada kahwin, ada makan. Dia kata, apa lagi nak makan, dah kahwin kan kita dengan Allah Ta'ala. Cakap mulut sedap je. Kalau Allah Ta'ala kata, ya itulah dia, pasal badan anda menginginkan sesuatu, anda tak boleh sekat. Dekat dunia ni cuba try konon, tak nak ini, tak nak ini. Allah Ta'ala jadikan badan kita ni sebenarnya memang kehendak tu ada. Dan kenikmatan datang. So, macam makan benda sedap kan. Kita jadi happy kan. Happy kan, dapat minum air sejuk tengah-tengah panas. Rasa happy kan. Happy. Macam syurga dah. Tak, saya kata macam ni pasal kawan-kawan kita orang dekat kat Sudan. Sudan ni panas. Panas seriously, 40 biasa. 40, 45. Ingat saya tahun 98 saya pergi tu 50. Orang kat Haji tak tahulah, kita kat situ 50. Tapi memang dahsyat 50. Bayangkan, yelah kalau kita nak ambil tin, letak air, letak telur, letak tengah panas, masak. Tak payah mamak telur separuh masak 3 tak payah. Ambil buat sendiri je. Dia ceritakan panas tak panas. Tu nak tidur malam, tilam, ambil air, simbah, tidur. Sejam lebih kering, simbah lagi. Itu panasnya. Itu diorang kat sana, dia ada katil yang style macam tali tau. Dia tak pakai tilam. Tilam pakai memang panas. So, dia akan contain kita punya haba kan. Kalau kata tu, jadi katil dia boleh angin tembus ke atas bawah. Tapi bangun tu badan berbelang-belang. Macam berbelang-belang pasal kita tidur atas tali. Kan yang dia macam kan. Jadi sebut tu macam angguk-angguk awal. Jika tidak tahu. Okay. Jadi tali kan. Dia orang tu dia bawa tali tau. Kalau kita kata petang-petang kan dia sebutlah dia. Mana kita boleh upah dia. Kalau tali tu dah reput, nanti dia ganti baru. Dia pasang macam net jadi kita tidur. Betul nanti kalau tu itu yang boleh tidur. Yang mudah tidur. Kalau dia kata yang tilam biasa, janganlah buat pasal. Kalau lagi tebal tilam tu, lagi banyaklah haba dia ada. Siang tadi dah kumpul dah haba. Malam kita baring haba lagi. Tu yang budak simbah air. Panas tak panasnya. Panas kat sana, memang panas. Tapi bila dapat minum air sejuk, Allah. Kan? Dapat minum tengah-tengah panas, minum air sejuk. Memang itulah kata macam syurga dah. Tak, itu yang Nabi sebut, suruh kita doa kepada Allah Ta'ala, minta supaya kita cinta Allah Ta'ala lebih daripada cinta air sejuk. Kenapa? Pasal bagi orang yang duduk di padang pasir, dapat minum air sejuk tu, air tu kalau sejuk kan, diorang sejukkan air, cara dia ambil kain, ikat, dia simbah air kat luar, dia biarkan tergantung. Nanti bila ini sistem haba badan kita dibuang dengan peluh, you tahu. Jadi bila peluh tu meruap, dia akan bawa bersama suhu berlebihan. Take over semua sekali. Jadi tinggallah air dan tu sejuk. Tapi kena ada time limit dia. Jadi bila benda tu sejuk, minum memang sedap lah. Dan selain tu diembunkan. Dia akan tinggal berembun pada semalaman. Itu pun dibuat dari zaman Rasulullah dahulu. So dapat minum air sejuk. Ais tak ada lah kan. Kan air batu kan. Air kacang ke kan. Beli air kacang tak ada. Tapi air sejuk tu dah faham. So kita minta Allah Ta'ala cinta kepada Allah Ta'ala lebih daripada mencintai air sejuk. Sebab benda tu memang nikmat. Kenikmatan yang ada. Jadi dalam syurga nanti macam tu, badan kita dia ada inginkan kenikmatan. Jadi Allah Ta'ala berikan makan. Kita tahu makan. Kat dunia makan dah. Tak payahlah kat makan sana tengok wajah Allah sudahlah. La ilaha syarikalah. Allah Ta'ala bagi dia tak nak pula. Besar diri semua kadang manusia ni. Kadang ada separuh tu belajar kononnya cinta Allah Ta'ala, tak nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Alasan kerana kalau patut bagi Allah Ta'ala bagi. Apa salah macam tu? Kan nampak egonya kita sebenarnya. Pasal kehambaan kita dizahirkan dengan permintaan kita. Macam tengok masalah bila masuk syurga nanti, bila kita kata makan, minum dan sebagainya, kita bukan Tuhan. Bukan kerana dalam kita ni ada dia, dalam dia ada kita. Sebab tu tak makan. Mana boleh? Tu Allah Ta'ala sebut dalam tu ada pasangan hidup, Allah Ta'ala tak perlukan benda berkenaan. Anda manusia, anda perlukan. Perlu makan, perlu teman dan sebagainya. Kan dapat kalau tempat syurga tu besar gila, tapi tak ada teman. Sunyi juga. Macam nak makan seorang makan tak ada tak sedap. Ya Allah Ta'ala jadikan untuk kita pasangan hidup dan syurga nanti. Itu cara Allah Ta'ala berikan. Memang itu pemberian anugerah Allah Ta'ala. Tak boleh kita kata tidak. Maksudnya bila kita benda tu dapat jasmani ni hidup balik, memang kita akan ada craving benda duniawi tadi. Cuma beza dekat akhirat nanti, segala tamak kita akan dipenuhi. Dia kat dunia ni kita ada sifat yang kita dapat pakai kat dunia ni semuanya habis. Contoh macam sayang sangat. Dia sama ada luaran macam mata kita. Tengok sampai kita letih. Dengar sampai jemu. Betul? Jalan sampai sakit kaki. Daripada pasar raya tak letih kan, 2 jam 3 jam pusing kan, tak letih. Maksudnya dah pasar raya ni nak besar pula kan. Yang depan ni orang utama nak buka lah depan ni, nak pergi pasang satu lagi new wing belah sini. Kan nampak dekat signboard tu? Kan dia kata apa signboard tu? Nampak signboard tu macam buat macam tu.
Kalau sini pakai jambatan, sini bawah tanah pula. La ilaha illallah. Tahulah. Tapi kita tahu itulah lagi. Nanti akak tu parking sana, pusing situ. Dulu keluar sini, masuk sini. Kan? Patah balik. Kan? Masalah betul, tak tahulah kenapa. Tapi maksud dia, kita badan fizik ini antara tanda kiamat badan kita, benda fizikal Allah Ta'ala bagi, kita boleh pakai sampai letih, sampai jemu. Kan makan last sekali jemu tak ada lah kan. Macam bahkan benda dalaman kita. Contoh macam sayang satu pinggan kan. Yang tu kita sebelum kahwin kan, jaga. Kalau sekarang tak nampak ke? Kan dia jadi macam tu. Jadi sayang dia limitation dia. Macam tu. Jadi bentuk sayang akan habis, benci menyampah lah sekali masa. Tak ada dah, lali. Tapi satu benda pada kita ni yang tak boleh pakai kat dunia habis. Satu benda je yang tanda akhirat itu ada. Semua benda kat dunia ni kita pakai. Macam bila dalam perut ibu kita, kaki ada tak pakai. Maksudnya kita kena keluar tempat lain. Mata ada tak pakai tempat lain. Faham tak? Dia bukan di situ tempat guna dia. Macam masalah pada kita dekat dunia ni, makan kita pakai, tapi semua kita sampai jemu. Sekian sampai jemu, semua sekali. Sayang sampai habis, semua sekali. Tapi satu benda dia takkan habis. Kecuali akhirat baru kita tak ada. Tamak. Itu habis. Sampai sana habis. Tak ada macam kita macam rumah dia besar lagi lah. Dekat dunia ni ada lagi. Besar dah rumah, tak cukup besar lagi. Tak tahu kenapa. Besar dah. Porsche tu boleh letak 20 biji kereta. Ada saya pernah tengok orang, serius. Dia pasal tak sebut dia saya pergi sebab keluarga ni dia kira jadikan syekh-syekh daripada Yaman datang tu sebagai tetamu rumah dia. Pasal anak mereka belajar dekat Yaman. So diorang kata duduk rumah dia kosong. Seriously besar. Kan depan tu nenek tu boleh letak lah. Banyak kereta nak letak, 20 biji boleh letak. Itu pos je. Tepi ni ada padang pula. Iyalah, mana bilik senaman dia besar rumah apartmen dekat Kota Damansara tu. Seriously, besar. Tapi lah macam kita kata, tapi benda tadi kan, kalau dia nampak benda lain, rasa nak tukar tak? Tak pernah habis, kat dunia tak pernah habis. Dapat separuh bumi. Kalau kita bagi orang tu, awak ambil separuh bumi, rasa dia puas hati tak? Syurga tak jadi dah. Di syurga takkan timbul tajuk kita, tak cukup lagi. Tak ada. Tamak itu hilang. Sebab dipenuhi semua sekali kehendak anda, tak ada lagi tamak dah. Tu tanda syurga tu ada. Bahawa Allah Ta'ala beri pada kita satu benda yang tak boleh pakai habis kat dunia. This one tak satisfy takkan boleh. Kalau bab lain boleh, makan boleh, sayang boleh. Tapi bab berkenaan dengan ni tak boleh. Dia menunjukkan bahawa ada satu tempat nanti kita kena pakai sehabis-habisnya. Itu apa? Di syurga. Sampai kita katakan bila manusia ni Allah Ta'ala kata dengan dia, ambil, nak lagi, ambil, minta. Sampai dia kata Allah tak tahu nak minta apa dah. Itulah sekali dia kata tak tahu nak minta apa dah. Dia minta tanam pokok pun ada. Macam hadis Sahih Bukhari, Muslim, ada seorang lelaki minta tanam pokok. Ada yang kita kata yang diminta dia tak tahu nak minta apa. Dan Allah Ta'ala kata ni, bayangkan, Allah Ta'ala bantu dia membayangkan untuk apa dia patut minta. Mana dia dah angankan. Tengok, semua sekali dia akan angan-angankan. Macam tu sekali, sampai last sekali tak ada dah. Di sana tak ada dah. Dengki tak ada. Sebab apa? Sebab tak ada tamak. Kita tak ada dengki dengan orang sebab tak ada tamak. Nak tamak macam mana kita punya cukup. Kalau semua orang cukup kan, kita tak tamak. Tapi sekarang ni kalau ke dunia tak, kita dah ada satu, dia ada satu, kita nak dia punya. Faham tak? Tak, saya ada sejuta, dia ada sejuta. Saya nak sejuta je jadi milik saya. Tamak tu ada. Di sana tak ada. Tak ada orang tu bayangkan nak ini orang ini. Tak ada. Tak ada sekali. Itu beza dia. Jadi memang kita Allah Ta'ala berikan sifat tadi untuk dipakai. Jasmani memang akan dibangkitkan jasmani. Bukan rohani saja. Bukan jiwa. Bukan apa nafsu, tak ada. Semua sekali akan ada. Keinginan akan ada. Saya kata lahum fiha ma yasha. Untuk mereka dalam syurga tadi apa yang mereka keinginkan. Dan keinginan itu adalah benda yang datang pada apa? Jiwa. So sudah ada benda berkenaan. Jadi dikata dan kerana ini Allah Ta'ala nyatakan lepas tu, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah Ta'ala punya kelebihan ke atas manusia. Mana pada apa? Pada apa yang diperlihat pada mereka daripada ayat-ayat tanda-tanda yang nyata dan hujah-hujah dan juga petunjuk-petunjuk yang pasti. Allah Ta'ala tunjukkan. Itu kelebihan Allah Ta'ala berikan. Dia bagi pada manusia ini panduan supaya manusia ini tahu bahawa memang benarnya mati itu ada dan kebangkitan semula juga adalah ada. Okey. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun.
Akan tetapi kebaikan manusia tidak bersyukur. Tidak melaksanakan dengan hak kesyukuran tadi, dengan apa yang Allah Taala nikmat ke atasnya, ke atas mereka dalam sama ada pada dunia mereka, agama mereka, ataupun pada dunia mereka. Mana Allah Taala berikan dengan agama yang terbaik, dia cari benda lain. Kan Allah Taala ajar cara berikan cara mendekat diri pada Allah Taala dengan cara paling simple, paling mudah. Datang kita nak buat benda lain, Allah Taala ajar supaya sekian supaya bangun malam kan, banyak baca Quran. Datang kita pergi banyak menyanyi. Kan dia jadi macam konteks yang pelik. Menjadi lain Allah Taala bagi dan mudah, tapi dia tak gunakan syukur dia macam datangnya Rasulullah SAW sebagai utusan. Dengan bersyukur kita pada di atas pemilihan tadi, kita follow semua sekali Nabi buat. Tapi kita tak Nabi buat ni, tapi dia pakai ke tempat lain. Ikut guru dia punya lebih besar daripada Nabi SAW. Masalah. Ini yang kita berbahaya yang berlaku. Maksudnya dia tak gunakan pada tempat yang sepatutnya. Bahkan dia datangkan dengan hujah-hujah, kononnya benda ni betul juga, tak apa dan sebagainya. Akhirnya meninggalkan Rasulullah SAW punya ajaran. Nabi ajar lain yang dia buat. Macam soalan yang agak ni sikit. Macam dia kata, apa salahnya ustaz kalau kita contoh macam orang tengok mula solat, dia baca surah Al-Nas, kan? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Apa salahnya? Saya kata Nabi ada berikan kepada kita isti'adzah yang komplit. Nabi kata a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kan, aku berlindung dengan Allah Taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat, mengetahui, daripada syaitan yang direjam, daripada bisikannya, daripada kebongkakan kesombongannya, dan daripada sihirnya. Kita Nabi dah ada dah. Kata kita, tapi Anas ni baik juga. Nampak tak dia kan sifat dia degil tu. Degil tak tahu kenapa. Kan dia kata, tapi tok guru kita takkan Nabi punya lesser. Nabi punya ni kurang, dia punya lagi better. Takkan kot. So bila Nabi berikan isti'adah, dia isti'adah. Tapi kalau kita baca ayat kursi dulu ke, la ilaha syarikalah, tengah semayang baca ayat kursi pun syaitan datang kacau, tahu tak? Depan mak Kaabah baca surah Al-Baqarah datang lagi syaitan tu, datang kacau kita semayang. Memang dia akan kacau, bayangkan sekian. Mana ada alasan macam tu? Itu masalah timbul. Sering kita menyangka bahawa effort kita melampau tadi boleh mendatangkan kepada kita faedah melebihi daripada apa Nabi ajar. Tanpa kita sedari, kat situ kita tak pakai nikmat Allah Ta'ala dengan betul. Manakala betul anda bersyukur di atas penutusan Rasulullah SAW, maka follow. Bukannya setakat nyanyi semua orang boleh. Bagi orang Kristian kita upah kan, kita panggil komposer lagu paling best kan, suruh dia buat lagu tentang Rasulullah SAW. Boleh tak? Macam lagu kebangsaan kita boleh digajikan orang. Lagu contoh macam lagu Satu Malaysia pun ada, lagu sekian kan, semua ada lagu. Lagu UTC, apa lagu ada? Seriously kan sampai duduk dengar UTC pusat. Aku tu macam 3-4 kali dengar sampai dia hafal lah. Tu menunjukkan banyak kali ulang. Kalau saya baca tu, tuan-tuan boleh sambung kan lirik dia. Sebab kerap dengar. Macam itulah Al-Quran sepatutnya berlaku. Maka Al-Quran lagi mudah, tapi kes tak nak dengar Quran masalahnya. Kan? Dia Al-Fatihah je ulang. Tu pun kes-kes ada kematian. Kan? Lepas tu lama-lama berhenti. Pasal Azim mati tiap hari ada. Tak habis benda, macam-macam benda haji. Apa jadi? Kapal terbang jatuh, kapal terbang hilang, sekian kan. Betul kemudian mati tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Jadi tak tahu nak berhenti bila. Tu sebab kenapa bilang ni nama dia bila buat bid'ah, dia akan ikat manusia dengan benda pelik. Kan kalau kita kata benda dia boleh buat lah, apa salahnya? Dia pun contoh macam dia ada preference juga orang-orang yang dia kenal. Saya ada orang saya kenal. Orang ni ada orang yang kenal. Betul, orang yang kenal. So jadi semua orang nak buat. So mana masa untuk benda lain? Ini wujud dia letak Fatihah je. Kalau dia buat Yasin satu surah, yelah bagus je, kita boleh dengar lah. Kalau menjadi malas, tapi orang akan tukar channel. Yasin cepat tukar. Kalau dia dengar tak boleh lari. Jadi sebelum dengar lari. Ada berhenti Yasin. dia kita wakaf tu lari cepat. Ini masalah manusia pelik kan. Alah tayang bacaan secara langsung bacaan solat tarawih ke solat malam daripada Masjidil Haram pun orang lari kan. Ibu tekan remote nak lari. Bukan dia pasang kat rumah dia. Kan rumah dia lagu. Juara lagu je sekian. Ada lawak. Semua sekali benda pelik. Tak ada ini tu, kata drama. Tak sekian. Yelah bukan orang sini lah, tempat lain. Orang sini bagus. Yalah kalau cakap nanti kata Ustaz kutuk pula. Okey.
Baik, jadi memang dia kata, maksud dia memang sepatutnya pasal Allah Ta'ala berikan banyak petanda pada kita. Tapi banyak orang tak bersyukur. Macam sekarang ni, masa kita masih ada lagi. Tak lagi lumpuh, tak lagi cacat, tak lagi buta, tak lagi sekian. Boleh belajar. Ada masa. Ambil. Itu masa dia. Dan jangan beri alasan kata, kalau jumpa, kisah cerita tu kan. Kalau Nabi kata, kalau jumpa Dajjal, baca awal surah Al-Kahfi. Lepas tu soalan, kalau tak hafal? Dia tanya saya, kalau tak hafal. Mana saya tahu? Nabi tak ajar. Pertama, dan sahabat Nabi pun tak tahu dia cakap apa. Nabi tak ada kata tukar. Kalau tak hafal, kul huwallah. Kalau Nabi kata yang tu, saya pun cakap lah. Bila sahabat Nabi tak tanya, saya tak ada jawapan. You don't have the answer. Kalau ada hadis lain kan, kita faham. Ini sekarang ni benda tu dah ada. Sekarang ni masalah dia persoalkan kalau. Dia tak start hafal pun lagi. Dia tanya, dah hafal belum? Belum. Lepas tu sekarang bila mula? Nanti. So saya kata, payah, tak payah hafal kak. Akak download application daripada internet. Kalau pakai Android, kalau Quran iPhone Quran kan, iQuran. Kemudian bila Dajjal datang nanti pasang. Bila Dajjal datang ni, Dajjal ke? Dajjal kejap. Dajjal kata, buat apa tu kak? Tengah buka Al-Quran ni. Kejap ya. Dengar. Takkan nak buat macam tu kot. Saya kata, logik lah sikit. Buat dia sekarang lah. Bila nak mulanya tak tahu. Bila nak mulanya? Masa kita ni limitation ni ada. Kan sedang lagi tak nyanyuk. Belum nyanyuk lagi. Habis dia buat. Tangguh. Dengar dah tapi tak buat. Kenapa? Tunggu apa? Dan ini kita kata masalah bersyukur tadi. Bila tak nak beri kan pasal kita take for granted. Kan bila dah kena nanti baru macam kalau lah aku tahu hari tu aku belajar sungguh-sungguh cara taharah ketika sakit. Time orang ustaz ajar tak dengar. Orang ajar, dah biasa dengar dah. Itu Ustaz Adli buat. Lepas tu Ustaz Yunus buat. Lepas tu Ustaz Sudahri buat. Lepas tu sekian-sekian buat. Tak payah pergilah. Buat apa? Cerita Tamil lah. Dekat ni. Garam masalah apa tadi dia buat hari petang hari Ahad tu kan ada cerita Tamil dekat TV2. Dia sibuk nak tengok. Alah. Saya tengok kes dia sebab apa? Kadang-kadang cerita tu best. Dia cerita Tamil kan ni. Cerita Tamil adalah cerita yang paling best. Sebab apa? Dekat dunia ni, cerita menteri jahat, polis jahat. Tak, kalau kita kat Malaysia, guru agama jahat ada. Guru agama jahat ada. Menteri jahat mana ada? Polis jahat tak ada, betul tak? Tamil semua ada. Serius tengok tu kan. Jadi cerita rakyat dia tu macam, wah serius kan. Saya tengok tu sekali tu ada sekali tu saya duduk pergi Kelantan. Ada program Yayasan Taklim buat Saya pergi Kelantan, lepas tu nak balik tu saya singgah rumah abang saya. Sementara tunggu nak balik ke KL balik ni. Lepas tu sekali tengah tunggu tu abang saya pasang dekat rumah dia cerita Tamil. Cerita Tamil tu daripada awal sampai habis. Dey kan dia dia gaduh kan. Sikit gaduh. Lepas tu bini saya duduk dalam bilik kan. Dengar kita orang saya dengan abang saya gua. Dey. Saya kata saya sama sekali tak tahu cerita tu apa tajuk dia. Nak download tapi tak tahu jenis apa. Cerita tu best. Dia banyak gaduh. Cerita dia lawak lah. Masa kosong ada. Nak bila pun nak mula. Lawak juga tapi benda saya beritahu betul. Masa kosong ada, diberikan kepada kita penyelesaian. Akhirat nanti matahari panas depan kepala kita, atas kepala kita. Diberikan oleh Nabi 7 tempat, 7 cara, 7 kaedah anda akan dapat lindungan. Bila dah mula? Tak mula-mula lagi. Nak tunggu apa? Tunggu mati tak boleh buat dah. Start saja kita tak nak lumpuh. Tak boleh dah ambil nak pergi hati bergantung dengan masjid. Tak boleh dah. Kan itu benda-benda kita kata atau tengah-tengah kaya. Tak nak buat. Tapi dah miskin dia pun nak buat. Dalam hadis Nabi kata kalau orang bersedekah kanan, kiri tak tahu, itu akan dipayungkan Allah Ta'ala. Tapi duit tak ada nak sedekah macam mana? Time kaya tak nak sedekah. Time dah tak boleh sedekah pun nak sibuk nak sedekah. Kenapa? Jangan tunggu pasal benda ni penting. So Allah Ta'ala berikan pada kita waktu, masa, kemampuan, keupayaan. Syukur. Mata kita ada, lihat. So di situ ada ruang dia, ada tempat, ada telinga, dengar. Ada akal fikir. Sebab dalam kisah ni ada pengajaran pasal Allah tunjukkan pasal banyak manusia tidak bersyukur. Allah Ta'ala ada kelebihan. Dia tunjukkan benda tapi manusia tak bersyukur juga. Dia kata apa? Dalam kisah ini ada pengajaran. Dia kata dan juga bukti bahawa tidak boleh menyelamatkan berjaga-jaga, sifat berjaga kita tadi tak boleh menyelamatkan kita daripada qadar. Kan cautious kita tu cautious bagus. Ambil asbab, ya. Tapi ia sebenarnya tak boleh menyelamatkan kita dari qadar. So macam tu bila orang tu sibuk belajar apa tahu.
Contoh macam apa nasib aku hari ni. Tak boleh. Kan, untung ke rugi. Kalau ikut kanan dapat berapa ringgit, kalau ikut kiri berapa ringgit. Dia kadang macam orang Melayu kita ada pelangkah tau. Tahu pelangkah? Sebelum nak pergi bergerak tu dia ada bacaan macam tentu. So bayang tempat kita pergi tu selamat ke tidak. Nampak tak tempat kita pergi. Kalau nampak tu maksudnya sampailah kita. Contoh macam Yasin Taklim. Bayang. Dia macam tu lah. Maksudnya dia ada bagi pelangkah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan balik pada asal, kalau kita nampak tak jadi apa pun, kita ada petua lain. Kalau nampak macam tak nampak, duduk diam kejap. 5 minit kan buat lagi. Mana kalau nampak jelas sampai ke jalanan kita, sampai ke Yasin Taklim, maksudnya sampailah kita. Ni orang Melayu kita punya pelangkah dia panggil. Jangan buatlah, saya bukan beritahu supaya buat. Sebab itu salahnya. Sebab kalau kita bayang-bayang kan, Allah Ta'ala nak bagi benda sebaliknya, itu hak dia. Mana pun dah hak kita untuk kata macam, tapi dah bayang tadi tak. Itu masalah. Kenapa kena juga? Faham tak? Kita macam, elok dah tadi. Hari betul, jalan betul. Waktu betul. Bayangan tak ada terganggu. Tapi kenapa tak sampai-sampai? Jam. Jam bukan bahaya kan. Tapi kita kata secara asalnya hadar, sifat cautious kita ni tadi tidak boleh menyelamatkan kita daripada qadar. Cautious lah kita macam ni pun, bagi vitamin, bagi mineral pada anak kita. Kalau nak mudarat juga. Saya tu sebab benda yang kita kata ni. Tapi orang mak suruh makanlah. Janganlah pula tak nak makan pula. Ustaz kata kalau makan pun tak jadi apa. Bukan. Itu cautious dia panggil. Dia singgung mak dia. Jadi memang kalau anda kata kena suruh makanlah. Lepas itu panggil macam asbab, dia panggil. Asbab ambil. Tapi kena sedar. Macam kita kata, ambil asbab. Tapi sedar. Kalau tak nak beri, dia beri. Kalau tak beri, tak beri. Itu hak dia. Tapi ambil asbab kena. Macam lapar. Kan, makan. Kalau aku makan belum tentu kenyang. Try fikir. Memang ada orang makan tak kenyang, kan? Kalau makan tak sedap, mungkin tak sedap. Atau dia tak nak makan. Tak boleh, makan. Kenyang ke tidak terpulang pada Allah Ta'ala. Minum air. Minum seteguk tak hilang dahaga. Itu bukan kerja kita. Kalau kita ambil asbab, macam kita jahil, belajar. Akan pandai ke tak pandai? Wallahualam. Nak datang kelas dari Yasin Taklim, berapa lama dah datang? Tak pandai-pandai ke kan? Bukan salah. Siapa tak? Kalau pandai, dia jadi burden. Tak pandai, tak ada hal. Anda dapat pahala dah. Malaikat mendoakan. So, anda tidak pernah dipersoal berkenaan dengan result. Result tak perlu. Tapi asbab ambil. Kan? Maksudnya macam, kalau ikut qadar Allah Ta'ala, aku tak pandai. Tak pandai juga. So, buat apa aku nak pergi belajar? Jangan persoal qadar tadi. Mana pergi belajar. Pasal dekat situ Allah Ta'ala beri ganjaran. Bukan pada hasil. Dia beri ganjaran pada apa? Pada effort. Usaha kita. Bergerak kita. Berjalan kita. Kan, datang kelas dan sebagainya. Sabar, kena marah. Ustaz. Kan contoh kan? Benda tadi effort. Hasil dia pandai ke tidak, belum tentu. Qadar Allah Ta'ala ada kat atas kita. Kita pandai ke tidak? Ada orang belajar guru yang sama, tak pandai pun ada. Makan vitamin yang sama. Kismis minda. Kau berapa kotak? Aku 5 kotak. Kau berapa kotak? Asal kau pandai ke tak pandai? Kan? Ada itu ambil air jampi. Ustaz ludah. Okey, pandai. Jampi air mesti tu gitulah. Mana ada jampi air? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebatu letak air itu sebatu. Lepas tu hoping jadi. Sedangkan para sahabat Nabi SAW, bila dia kata jampi air kan, dia ruqyah kan, dia gitu. Dah buka muka macam tu. Kenapa? Itu cara dia. Dia panggil atfil, kafala. Kalau bazaqah, okey, itu bazaqah. Kalau dia kata nafaqah, dalam hadis datang tafala. Dia gitu. Mana angin dan sedikit air. Ya, angin dan bila dia buat itu, kan angin ada sikit air. Tak percaya ambil cermin banyak kali. Tengok nanti basah, tumpuk kat situ. Memang dia akan ada angin dan sikit air. Itu cara jampi air. Sebenarnya, bila ada orang minum air jampi, pandai. Wah, curah hati anak kau. Kan? Anak orang lain bagi, tak sirah pun ada. Faham tak? So, kita kena faham bahawa asbab itu lain. Result itu lain. So, sebab itu kita kata macam dan dekat sini dalam hadis ni, perbuatan mereka lari, itu panggil asbab. Tapi bila orang tak nak matikan. Mungkin kerana kata-kata mereka, mari kita pergi ke bumi yang tak ada mati. Maybe because of that. Dan mereka ingat kalau lari, takkan mati. Tak, Allah tak nak matikan mereka. Dia tak nak hidupkan balik. Sebab nak bagi pada mereka ni pengajaran. Dan juga pada siapa datang lepas tu pengajaran. Bukan seorang, 4,000 orang. 4,000 orang mati. Kalau kisah Musa 70 orang.
Bukan one person, 70. Ini benda-benda kena faham betul Okey, jadi dan kata apa? Dan bahawa sungguhnya tidak ada tempat lari. Tidak ada tempat lari kita daripada Allah Taala melainkan kepada Dia saja. You cannot run away from Allah. Run away dari Allah Taala. Kena lari mana? Lari daripada Allah Taala. Tak boleh. Melainkan kena balik pada Dia juga. Kerana mereka semua orang-orang tadi, mereka lari daripada wabak. Kerana apa? Nak mengharapkan supaya panjang umur. Supaya berterusan panjangnya nyawa mereka. Lalu dibuat pada mereka ni bertentangan dengan apa? Kehendak mereka. So mereka nak hidup lama. Dan Allah Ta'ala berikan apa? Mereka kematian. Supaya mereka dapat tahu bahawa Allah Ta'ala tak boleh lari daripada Allah Ta'ala. Okey. Jadi apa dengan bertentangan apa kehendak mereka dan datang kepada mereka kematian dengan segera pada satu detik yang sama. Semua tumbang. Bukan orang yang nampak kau pasal apa pasal? Tak, semua mati serentak. Tu 4,000 orang. Okey. Dan daripada bentuk yang ini, bentuk daripada tajuk ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Umar radhiyallahu anhu kharaja ila Syam. Bahawa Umar bin Khattab anhu telah keluar ke Syam. Hatta idza kana bi Saraq, bila disampai pada Saraq, tempat berdekatan nak masuk ke Syam. Tak masuk Syam lagi. Ni kisah dia bila berlaku wabak penyakit di Syam. Yang ketika itu para sahabat Nabi ramai juga di situ. Antara mereka adalah iaitu amir ataupun dia punya gubernur yang dilantik oleh Umar di Syam itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang Nabi kata ni amin hadil ummah. Dia pemegang amanah umat ini. Ni Nabi sebut. Jadi pasal dia dalam perang Badar dia terbunuh bapa dia sendiri. Yang tidaklah dicintakan bapa dia sampai menembisi Nabi SAW. Kerana bapa dia serang dia juga, maka terbunuh bapa dia sendiri. Yang kita ceritakan bening dengan bapa sendiri melawan pedang. Sebab apa? Bapa dia musyrik, dia Muslim. Pada bila ketika itu hilanglah pertalian darah. Macam di akhirat nanti semua orang akan putus pertalian darah. Macam dekat dunia ni macam tu juga. Kalau dia kata iman dengan kufur, putus pertalian darah. Buat baik kepada yang tak nak musuhi agama kita, ya, disuruh buat baik. Tak musuhi agama, tidak musuhi Rasulullah SAW, tak ada masalah. Buat baik. Tapi kan anda kata dalam konteks dia kehidupan nyawa dan sebagainya, macam tu. Tapi dalam masalah akidah tidak. Kita akan beri pada mereka. Akidah kita. Tak boleh kita curahkan akidah hanya kerana apa? Kerana untuk isikan kasih sayang mereka. Tak boleh. Okey, haram. Jadi bila Umar sampai di Saraq tempat sepadan daripada nak masuk Syam, dia berhenti kat situ. Pasal Umar dia attentif tengok apa jadi pada terjadi. Jadi dia pergi sampai situ. Sampai di situ telah bertemu dengan dia ketua-ketua tentera. Itu Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga teman-teman dia. Dan mereka bagi tahu kepada Umar bahawa wabak penyakit telah berlaku di Syam. Kisah tu panjanglah disebut hadis sebut. Lalu lepas tu Umar bin Khattab anhu ketika tu nak masuk. Tapi dah nasihat kata jangan. Jadi kat situ berbelah bagi. Nak masuk ke tak nak? Pasal memang dalam hadis Nabi SAW kita kata dalam tajuk ni kita tak sepatutnya takut dengan wabak penyakit lah. Dua. Tiada penyakit berjangkit sesukati dia. Pasal dia mesti ada air kita minum ke, kita pegang ke, kita pandang tak jadi Tak ada penyakit dengan pandang. Pandang tiba-tiba sakit mata. Yang orang kita kan, jangan pandang aku sakit mata. Kata tak? Ngagut betul. Tak tahu datang mana idea tadi. Padahal dia salam tadi kawan tu. Kawan tu gonyo mata, lepas tu dia salam. Dia pun salam. Lepas tu, jangan tengok aku. Salam tadi lupa salam ni. Dia pegang tangan dia kan, dia berjabat tangan tu. Itu yang sebenarnya medium sebenar. Dia pegang je mata, dia kena lah. Dia bukan tiba-tiba automatik pandang saja kena. Dengar je suara orang tu sakit. Jangan dengar. Jangan dengar suara sakit. Mana boleh, Jadi kita kata ketika itu Umar nak masuk. Umar memang ikut nak masuk. Tapi banyak orang dia ni. Jadi dia pun hadis sepanjang dikumpulkan mula sekali kata orang-orang tua di kalangan Muhajirin dan Ansar. Dia panggil ahli Badar yang awal, dia panggil Muhajirin awal, Ansar, tanya. Semua bagi nasihat pada dia jangan masuk. Semua bagi dan akhirnya jangan masuk, dia tak nak masuk lah. Lepas tu ada di kalangan orang ramai tu ada yang kadang-kadang mulut dengan dia kata kau lari dari qadar Allah Ta'ala ke? Lari dari qadar Allah Ta'ala ke? Dia kata Umar kata aku lari dari qadar Allah Ta'ala kepada qadar Allah Ta'ala. Ni qadar Allah Ta'ala macam kita kata lapar mak kenyang. Dua-dua sekali kan qadar Allah. So anda lari daripada qadar lapar pergi pada qadar kenyang dengan perbuatan makan. Bukan yang maksud anda macam tunggu diam. Kalau nak kenyang juga. Tak ikut logik boleh. So udara kita ni ada karbon, hidrogen dan oksigen.
Dan itu adalah karbohidrat. Tahu kan? Karbohidrat. Karbon, hidrogen, nitrogen. Ada karbon, hidrogen, oksigen. Ada dalam tu dekat dunia ni. Kan? Bahkan 3 elemen tadi menjadi gula, sugar. Kan gula, tahu tak gula tu apa? Gula tu karbon, hidrogen, oksigen. Pasal apa, air yang sedut daripada dalam akar pokok tu kan, hidrogen dan oksigen kan, dia naik. Lepas tu karbon dioksida di udara diambil, karbon tu diambil, oksigen dilepaskan, digabungkan dalam klorofil tu, digabungkan air tadi dengan karbon, infuse dengan karbon. Itulah sugar. Kalau orang kata orang tu nak buat gula, boleh try, ambil arang, masuk dalam air, kocak sampai jadi gula. Siapa berjaya bagi tahu saya. Tak, pasal ini logik dia. Kan kocak-kocak mungkin ada sikit-sikit jadi betul tak? Manis tak? Faham tak? Tak boleh. Faham tak? Tak boleh. Tapi itulah kan logiknya kat dunia udara ni ada. Kan? Dapat karbon, hidrogen, minum air. Kenyang. Tak boleh. Walaupun logik akal boleh, memang Allah Ta'ala jadikan. Macam Ashabul Kahfi, tak kurus badan orang. Tak kurus badan orang, tapi lakun fayakun Allah Ta'ala. Tapi kalau logik akal ya, di udara ni ada sementara Allah Ta'ala jadikan udara tadi masuk hidup badan dia, terus badan dia terus ambil karbon, oksigen, semua sekian. Dan bahkan mereka bangun tidur tidak dalam keadaan berubah. Sebab sama kekal. Sebab bila dia tanya berapa lama tidur, dia kata sehari atau separuh hari. Kalau dia kata tengok macam kuku kau panjangnya, masa dia ratusan tahun. Masa dia rupa tak berubah. Kalau tengok kedut, bukan sehari 2 hari ni, tengok ni, kedut tu. Tak ada pun, orang kita mengarut je. Itu mana idea kan. Yang lari takut tu adalah anjing dia, kacau depan gua. Kan, itu tentang tajuk. Kalau kamu lihat intai mereka, kamu akan lari ketakutan. Sebab anjing tu, tajuk ayat tu tentang anjing. Datang dia kait dengan Ashabul Kahfi. Nampak tidur kita akan lari. Mana ngarut dia tu. Okey. Jadi ketika tu lalu ketika dia lepas Umar buat keputusan baru tak nak masuk, ketika tu datanglah Abdurrahman bin Auf. Pasal tadi dia tak ada hadir bersama mesyuarat. Tapi bila dia datang, dia kata apa? Dia hilang kerana hajat. Dia kata inna indi min hadha ilma. Sebenarnya di sisi aku daripada perkara ini ada pengetahuan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana bi ardin taun, bila sekiranya pada satu bumi tu ada wabak. Mana atau dalam fasa ini kata idza sami'tum bi ardin taun, mana kamu dengar taun ataupun wabak penyakit. Taun ni bukan taun celik-berik diarrhea tu je. Mana wabak penyakit. Apa penyakit yang boleh merebak dengan meluas panggil taun. Okey. Jadi bila kamu dengar tentang benda ni, pada penyakit ni pada satu bumi, wa antum fiha, dalam keadaan kamu berada dalamnya, fala takhruju firaran minhu, yang kamu keluar lari daripada negeri berkenaan. Jangan lari. Kalau kau dengar wabak tu berlaku, kamu dalam negara berkenaan, jangan lari. Wa idza sami'tum bi ardin, dan jika kamu dengar dia pada berlaku satu wabak tadi dalam satu negeri, fala taqdumu alaihi, jangan kamu masuk ke negeri tersebut. Bahkan dalam hadis ini Nabi janjikan bahawa siapa yang nantikan diri dalam negara berkenaan negeri tersebut, mati syahid. Dijanjikan mati syahid. Sebab yang ni kata asas kuarantin. Bila kuarantin kan, kita orang keluar, sihat, tak ada penyakit, dia suruh keluar. Mungkin dia adalah pembawa, tapi tidak nyata pada dia penyakit. Sebab kenapa tak dibenarkan orang tu keluar? Bahkan dia dan orang yang luar jangan masuk. So sebab apa? Sebab untuk contain benda tersebut. Dan memang biasanya diorang buat kan dulu macam kes SARS dan sebagainya kan. Mula tu kan keluar juga kan, pasal tak sakit lepas keluar. Indian orang kurung, tak bagi keluar. And dia hilang, dia tamat dengan sendiri. Bahkan kalau kita lepaskan seorang, dia akan tambah lagi. Kita akan berhenti. Sebab kenapa? Kalau dengar satu kampung ni, jangan keluar. Pasal bukan semua akan mati. Tajuk dia. Itu hukum tak? Ya, hukum lah. Perintah lah. Nabi kata yang keluar. Dan bahkan bila dan Nabi janjikan siapa yang tak keluar tadi dan mati akan masuk syurga. Syahid. Dia janji syahid tadi bukan benda mudah lah. Kerana ini adalah dikatakan. Dan bahkan Nabi sebut man mata fit ta'un kan, dia manusia mati kerana ta'un, ada wabak penyakit. Yang dia antara syahid yang Nabi sebutkan. Bila Nabi sebut dalam satu hadis dalam Bukhari Muslim, Nabi kata para sahabat, man ta'uduna syahida fikum, siapakah kamu kira sebagai orang syahid di kalangan kamu?
Lepas tu para sahabat kata, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Barang siapa dibunuh jalan Allah Taala, dialah orang mati syahid. Nabi kata, idzan inna syuhada ummati idzan laqalil. Sebenarnya orang-orang mati syahid umatku, kalau macam tu lah kau faham, sedikit. Lepas tu para sahabat kata, man hum, siapakah mereka orang syahid ni? Nabi kata, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Barang siapa yang dibunuh di jalan Allah Taala, dia syahid. Wa man mata, bukan dibunuh, dia mati sendiri. Jatuh kuda ke? Nak pergi perang ni, jatuh, mati. Wa man mata fi sabilillah, mati fi sabilillah, atau pergi belajar, mati fi sabilillah, fa huwa syahid, maka dia syahid. Wa man mata fi taun, maksudnya mati kerana wabak penyakit, fa huwa syahid. Wa man mata fil batni, mati kerana penyakit dalam perut, dalam badan dia, fa huwa syahid, maka dia syahid. Wa man mata ghariqa, maksudnya mati tenggelam, fa huwa syahid. Dan ada dua lain dia kata wa sahibul hadm, orang mati kena himpak bangunan, fa huwa syahid. Dan dua lain dia kata mata hariqan, maksudnya mati terbakar, fa huwa syahid. So itu gantian bagi syahid yang ni. Syahid mati perang sikit. Ini syahid juga. Nabi kata, kalau kamu kira yang mati dibunuh dalam perang saja, maka orang mati syahid umatku sikit. Nabi kata. So bila Nabi kata macam tu, maksud dia cuma muamalah kita je. Orang yang mati peperangan tadi tak dimandikan, dikafan kalau ada, tapi tak semayangkan, tanam terus je. Dengan kata yang lain ni, macam orang mati tenggelam ke, mati terbakar ke, as long as boleh dimandikan, dikafankan, disemayangkan dan ditanam. Dia ada konteks di mana hukum yang lain masih berjalan. Semayang, mandi dan sebagainya masih lagi berjalan. Adapun orang yang mati syahid tak payah mandikan. Tak payah kafan pun tutuplah banyak tapi tidak ni pasal Nabi biarkan sahabat tu yang Mus'ab bin Umair. Kan bila ditutup kain kat kepala, kaki nampak, kaki kepala nampak. Nabi kata tutup kepala, jadikan di kaki dia daripada kayu, ranting-ranting kayu. So jadi yang tu menunjukkan bahawa ada ni, tapi semayang tidak semayangkan, dia terus tanam macam tu je. So konsep dia macam orang mati syahid macam tu, yang mati syahid dibunuh. Ada pun syahid yang lain, macam kata datang belajar lepas tu mati, atau mati dalam kelas ke, na'udzubillah, jangan mati dalam kelas. Urusan dah pula kan. Kau mati dalam kelas ke, jadi mati belajar dan sebagainya, fi sabilillah, menuntut jalan. Tapi Allah Ta'ala janjikan di sana lah. Di dunia ni muamalah kita macam biasa, mandi, kafan, semayang, tanam. Harap di Allah Ta'ala supaya dia dapat di sana ganjaran seperti orang mati syahid tu je. Sama je macam orang mati syahid. Tapi dari segi asas duniawi, kita laksanakan hukum kat atas mereka. Jadi orang kena wabak penyakit, mati kena wabak penyakit, kan? Dia adalah orang mati syahid. Ini bukan benda ringan. Itu sebab Nabi berikan arahan jangan keluar. Sebab once orang tu keluar, mungkin dia adalah vektor. Dia pembawa tapi tak sedar pun. Dia tak sakit. Dan saya kata ada penyakit typhoid tu kan, dekat US. Dia orang perempuan ni pembawa. Dia bawa pergi mana-mana, dia pergi mana-mana, dia masak, orang akan mati, sakit mati. Sampai kan doktor tu kejar, tengok dia lah orangnya, tangkap. Lepas tu kemudian bagi janji jangan masak lagi, jangan terlibat dengan masakan kat rumah orang, jangan sekian. Tukar nama. Dia keluar tiba-tiba penyakit tersebar lagi. Yang doktor tu cari, jumpa perempuan tu yang sama. Ada lagi. Kali keberapa dia dikurung terus, tak bagi keluar. Macam tu. Dia bawa penyakit. Dan sebab itu kita luaran sihat dia mungkin dia adalah vektor untuk penyakit tersebut. Dia jangan benarkan. Sebab Islam tak benarkan untuk, pasal dia akan once merebak, dia takkan berhenti dah. So kenapa kuarantin tu penting? Bukan akan mati semua, tak mati pun. Macam orang kena SARS kan, bila orang sekat keluar, tak mati pun. Macam sihat-sihat lah. Cuma elakkan benda-benda yang seperti udara kan, bersalaman dengan berjabat tangan dengan orang sebut, kongsi air liur ke, kongsi makanan, kongsi air liur kan, kongsi makanan ke sebagainya. Yang kita tahu benda berkenaan tak sepatut dibuat. Tu je. Lain tak ada masalah. Air yang bersih untuk minuman, kan pastikan tak kongsi dengan orang. Itu je lah benda yang membantu kita untuk selamat. Tapi still nak kena juga. Okay? Dan hadis ni dikeluarkan oleh Bukhari juga Muslim. Dikeluarkan oleh Bukhari juga Muslim. Jelas? Okay, baik, berhenti kat sini. Dia kalau teruskan, dia kan ajak lagi. So berhenti sini. Okay, baik. Ada soalan? Yang paling lengkap tadi macam mana Ustaz? A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dalam buku buku doa ada. Tafsir Maudhu'i kita ajar tu ada. Nama isti'azah. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi ha bulat wa nafthihi nafakha wa nafthihi nafatha. Ini nafatha tu sihir. Nafakha tu kesombongan dia. Hamzihi tu adalah bisikan dia. Okey?
Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.